yang berhantu. Saya mula bertugas di Jabatan Penjara pada Julai 1957 sebagai pegawai kadet penjara. Lebih kurang sebulan setengah selepas negara kita merdeka. Sebagai pegawai pelatih, saya dikendaki menjalani pelbagai latihan amali sebelum dihantar ke depot latihan pegawai penjara. Saya perlu belajar cara membuka dan mengunci pintu sel seperti mana yang diajar oleh pegawai latihan. Cara mengira banduan semasa waktu membuka dan mengurung, cara mengawal dan menyelia mereka supaya mereka bertugas dan beriadah, dan cara membimbing mereka. Saya ditugaskan dari satu blok ke blok yang lain dan sambil itu saya belajar aspek fizikal keselamatan dan diarahkan bertugas shift pagi selama sebulan dan shift malam selama sebulan. Ke-16 orang pegawai kadet yang sedang menjalani latihan sangat tidak suka bertugas pada shift malam. Pelatih yang muda dan kurang berpengalaman itu takut untuk melakukan shift malam di mana-mana penjara sekalipun kerana tempat seperti itulah dikatakan berhantu dan berpenunggu. Bilik gantung di mana beratus-ratus orang pembunuh telah digantung hingga mati merupakan tempat yang paling menakutkan di sebuah penjara. Tempat yang terpencil itu amat menyeramkan dan suasana pilu yang menyelubunginya menyebabkan ia kelihatan semakin suram, terutama sekali pada waktu malam. Pelatih berasa takut untuk menjalankan tugas di bilik akhir. Warden yang sudah lama bertugas pula suka menakut-nakutkan pelatih baru dengan bercerita tentang hantu, penunggu dan jembalang yang berkeliaran di bilik akhir dan di bilik gantung yang suram dan kelam itu. Wajah pelatih jelas sekali nampak gerun semasa mereka menjalankan shift malam di tempat itu. Segelintir warden yang bertugas pada sebelah malam di bilik akhir dikatakan pernah melihat pelbagai jenis hantu di situ. Ada lembaga berpakaian serba putih, hantu tanpa kepala, kepulan asap dalam bentuk manusia, lembaga yang sama tinggi dengan pokok kelapa, hantu yang diselubungi api, hantu raya dan pontianak. Setelah 3 bulan menjalani latihan, saya diarahkan bertugas pada sebelah malam di pelbagai blok seorang diri. Saya berasa gerun dan terfikir apa yang harus dibuat sekiranya saya terserempak dengan hantu. Tiba-tiba saya teringat akan bapa saya yang pernah bekerja sebagai pegawai polis. Masa saya kecil, apabila saya berasa takut berada dalam gelap dan takut akan hantu yang tidak dapat dilihat, ayah saya akan memarahi saya dan mengingatkan saya supaya menjadi budak yang berani kerana hantu tidak boleh mematikan manusia. Hantu takut pada manusia seperti mana manusia takut pada hantu. Dia hanya mahu mengusik. Betul kata ayah saya tidak pernah mendengar pegawai-pegawai kanan bercerita tentang orang yang dibunuh oleh hantu, terutama di penjara yang ada banyak penunggu. Saya menjalankan tugas pada sebelah malam di kelima-lima buah blok tanpa mengalami apa-apa perkara yang ganjil, kecuali saya terdengar bunyi yang mengerikan seolah-olah bunyi tangisan, bunyi teriakan dan rintihan yang membuatkan saya berasa amat seram sejuk. Saya ternampak kelibat bayang-bayang yang tenggelam timbul di sudut-sudut yang kelam di setengah blok, terutama sekali di blok B yang betul-betul berada di belakang bilik gantung. Pada suatu malam, saya berasa amat mengantuk. Agaknya, saya terlelap selama beberapa saat semasa sedang berjalan. Tiba-tiba saya terjaga dan tersentak apabila terasa bahu saya ditolak ataupun disiku. Saya membuka mata seluas-luasnya memandang ke sekeliling untuk melihat siapa yang berbuat begitu. Tetapi tiada sesiapa pun di sekeliling saya. Keesokannya, saya diberitahu bahawa ramai warden yang pernah terasa mereka ditolak ataupun dilanggar oleh sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Dan saya menyangka tangisan, teriakan dan rintihan datangnya daripada para banduan yang sedang mengigau. Rupa-rupanya tidak. Dan sesetengah banduan ada juga memberitahu saya yang mereka terasa ada sesuatu yang berat menindih mereka dan cuba mencekik mereka. Dan ada masanya sesuatu menolak mereka dari katil semasa mereka sedang tidur. Pada malam yang ke-6, saya ditugaskan bekerja pada sebelah malam di pintu belakang penjara yang digeruni oleh semua orang kerana ia dikatakan paling berhantu. Pintu belakang dibina di setiap timur penjara yang terdiri daripada sel banduan perempuan, toa utama dan garaj yang besar tempat menyimpan kenderaan penjara apabila tidak digunakan. Ada sebuah lori, sebuah Black Maria untuk mengangkut banduan ke mahkamah dan hospital
dan sebuah kereta mayat untuk membawa mayat banduan yang meninggal ataupun yang mati digantung ke bilik mayat hospital besar. Sarjan yang bertugas pada malam itu datang pada jam 12.20 dan saya sudah bersiap sedia untuk mengambil alih tugas daripada pegawai yang bertugas sebelum itu. Saya diarahkan pergi ke pintu belakang dan berkawal di situ dari jam 12.30 hingga jam 2.30 pagi. Setelah prosedur serahan tugas selesai ditangani, saya bertanya kepada rakan sekerja sama ada dia pernah ataupun tidak ternampak sesuatu yang ganjil sepanjang dia berkhidmat di penjara ini. Misalnya penampakan seperti makhluk halus ataupun hantu. Dia beritahu yang dia tidak pernah nampak apa-apa kecuali dahan salah sebatang pokok besar di belakang blok penjara perempuan yang bergoyang-goyang selama beberapa minit seolah-olah diterpa angin yang kencang semasa dia lalu di situ. Tetapi pada waktu itu tiada angin pun yang bertiup dengan kencang dan oleh sebab itu dia berasa sangat hairan mengapa dahan bergoyang sebegitu rupa walaupun tiada angin yang kencang ketika itu. Kemudian dia terus berjalan menuju ke hadapan blok meninggalkan saya keseorangan di situ. Setelah ditinggalkan rakan sekerja, saya berasa kesepian seolah-olah saya sedang berada di sebuah pulau yang asing yang tiada berpenghuni dan burung hantu pula sentiasa bersahutan di kawasan belukar sekeliling saya. Tiba-tiba saya mula terbayangkan Pontianak yang bertinggi di dahan itu yang mahu mengusik saya. Saya berasa sangat takut hingga lutut saya mula terasa longlai. Tetapi tetap memikirkan terpaksa juga ke situ untuk membuat cloaking kedatangan saya. Kalau tidak saya berbuat begitu, saya boleh dikenakan tindakan cuai semasa menjalankan tugas. Ini tidak baik untuk rekod saya. Oleh itu saya kumpulkan segala kekuatan yang ada dan cuba berlagak berani. Sambil itu saya membaca ayat-ayat suci dan menyusuri blok perempuan ke arah tempat cloaking kedatangan yang terletak kira-kira 30 meter dari situ. Tempat ini hanya diterangi oleh sebiji mentol berkuasa rendah yang memancarkan cahaya yang suram dari bahagian atas blok perempuan. Keadaan agak gelap dan saya tidak nampak apa-apa kecuali bayang-bayang sendiri dan ini membuatkan saya semakin takut. Jantung saya berdegup semakin kencang. Saya teringat apa yang dikatakan oleh ayah bahawa hantu tidak boleh membunuh manusia. Saya mempercepatkan langkah ke arah jam perakam kedatangan. Tidak semena-mena di hadapan saya dan nyaris-nyaris dilanggar oleh saya muncul seekor tikus sebesar kucing. Dia mencicit dan menghilang dalam kegelapan malam. Benarkah itu adalah seekor tikus ataupun jembalang yang menjelma dalam bentuk tikus? Entahlah. Tetapi apabila teringat cerita yang disampaikan oleh nenek saya bahawa hantu, khasnya hantu raya yang suka menjelma dalam pelbagai bentuk, terus lagi menakutkan saya. Nasib baik dia tidak menunjukkan dirinya dalam sosok yang menakutkan. Kalau tidak, tentu saya dah pingsan. Saya terkejut kerana tikus itu lebih besar daripada kucing. Saya melihat tikus itu dengan mata kepala saya sendiri. Atau adakah itu hanya hayalan saya yang terjadi akibat perasaan yang terlalu takut? Entahlah. Saya tiba di tempat perakam kedatangan, mengetipnya sebanyak 3 kali dan cepat-cepat meninggalkan tempat itu untuk kembali ke tempat saya ditugaskan. Saya perlu berjalan sekeliling blok perempuan yang setentang dengan garaj. Lebih kurang 20 meter daripada garaj, saya terpandang 2 orang attendant sedang mengusung mayat yang ditutup dengan selimut. Diikuti pemandu yang lengkap berpakaian seragam penjara sedang menuju ke arah kereta mayat yang diparking di garaj. Pemandu itu membuka pintu belakang kereta dan attendant pula menolak usungan itu ke dalam kenderaan. Si pemandu menutup pintu dan duduk di tempat pemandu. Dia menghidupkan enjin dan saya terdengar enjin itu berderu. Saya tercegat di situ menunggu pemandu kereta mayat itu mengundurkan kereta. Tetapi kenderaan itu tidak berganjak. Saya berasa semakin hairan. Bukankah pemandu itu dikehendaki menyerahkan banduan yang meninggal itu kepada penjaga milik mayat hospital besar? Saya melangkah ke arah kereta mayat itu. Tiba-tiba enjinnya dimatikan. Saya terus pergi ke bahagian pemandu, tetapi tidak nampak sesiapa pun di situ. Saya mengintai melalui cermin tingkap, tapi tidak nampak sesiapa pun berada di dalamnya. Saya pergi ke pintu pagar penjara perempuan dan memanggil pegawai yang sedang bertugas.
Saya memberitahu dia apa yang saya lihat. Dia hanya tersenyum dan berkata, Itu bukan perkara yang luar biasa pun. Kadang-kadang saya pernah juga terdengar enjin hidup dengan sendirinya. apabila ketua pegawai dan pegawai yang bertugas pada sebelah malam datang meronda pada jam 1.45 pagi, saya pun memberitahu mereka apa yang berlaku. Dan ketua pegawai berkata, Agaknya awak ni bermimpi ataupun berasa takut sangat agaknya. kemudian dia menghampiri kereta mayat itu dan meletakkan tangannya di bonet. Sejuk macam ais saja. Kalau enjin ni dihidupkan, tentulah bonetnya panas kan? Dari segi teori, memang apa yang dikatakan itu betul. Tetapi, mengapa bonet itu sejuk macam ais? Bukannya ada salji yang turun pun. Malah hujan pun tidak. Cuma hantu je yang tahu. Bersambung.